Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Orang kata pejam celik dah masuk minggu yang baru tapi masih dalam bulan Syawal. Tapi hari ini cukup istimewa bersama dengan orang yang dah lama tak bersiaran. Yang banyak bagi saya tunjuk ajar ni. Alah, terharu saya kawan Salihah Selamat Raya. Kita salam Hari Raya dulu. Kat sini sebab pun pula rasanya. Ya. Sebab kita ni walaupun kenapa orang cakap kenapalah masa ni lah baru nak bertanya khabar. Kerana inilah waktu kesempatan yang ada untuk kita bersapa, berkomunikasi. Betul? Kerana disebabkan kesibukan masing-masing. Okey, baiklah, dan kita teruskan lagi ya pada Malaysia. Apa khabar Malaysia pada hari ini, di mana kita akan kupaskan topik yang begitu menarik sekali yang pastinya berdekatan dengan kehidupan kita dan juga dengan amal-amal kebajikan. Dan pastinya manusia ni, kita hidup ni tak lama, sebaik mungkin kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita yang memberikan manfaat kepada mereka yang lain. Dan sebenarnya Salihah ya, dengan menyebarkan ilmu juga secara tak langsung kita memberikan manfaat kepada mereka di luar sana dari segi penghebahan pengetahuan. Dan saya kira topik-topik yang kita bawakan kepada anda di program Apa Khabar Malaysia selalunya signifikan dan relevan juga dengan isu-isu semasa yang kita bawakan untuk orang kata manfaat dan juga perkongsian bersama buat anda semua. Dan bercakap tentang perkongsian yang istimewa, biasa kita akan semak juga beberapa cerita dan juga isu semasa di portalbernama.com. Yang pertamanya mungkin kita nak kongsikan, silakan Nurul. Okey, di mana Maisa terima anugerah kecemerlangan Geospatial Dunia di Belanda. Ini dia kita nak kongsikan beritanya, di mana agensi angkasa Malaysia Maisa telah menggondol anugerah kecemerlangan Geospatial Dunia 2023 bagi kategori penggunaan serta penyelesaian teknologi geospatial angkasa dalam bidang keselamatan makanan dan juga pertanian. Kementerian Sains Teknologi iaitu MOSTI dalam kenyataannya memaklumkan anugerah itu diberi bersempena dengan persidangan Forum Geospatial Dunia yang berlangsung 2 hingga 5 Mei 2023 di Pusat Convention dan Hotel Postilion Pusat Dagangan Dunia Rotterdam, Belanda. Dan kemenangan itu diraih melalui inovasi yang diperkenalkan oleh Malaysia dengan memanfaatkan teknologi geospatial angkasa penderiaan jauh dalam pembangunan serta mengoperasikan sistem maklumat geospatial padi. Itu daripada segi teknologi lah dapat kita kaitkan, di mana ianya dapat membantu pihak berkuasa berkaitan mengurus dan memantau tanaman di 12 jelapang padi secara lebih cekap berkesan menggunakan kelebihan teknologi angkasa penderiaan jauh. Sebenarnya ini merupakan satu perkembangan yang sangat positif ya, di mana khasnya dari sektor teknologi pertanian. Dan mungkin daripada perkembangan teknologi ini kita dapat memanfaatkan jangka masa yang ada, dapat memendekkan jangka masa waktu pertanian dan sekaligus memberi manfaat kepada penduduk dunia yang lain. Dan kita harapkan anugerah kecemerlangan yang diterima oleh agensi kebangsaan ini boleh memberikan satu orang kata motivasi lah ya untuk di tahun-tahun yang hadapan lakukan yang lebih terbaik. Itu berkenaan tentang anugerah ini terima. Dan satu lagi berita yang kita nak kongsikan, satu yang saya kira cukup menarik berkenaan tentang ketum. Dan segera kita diminta segera wartakan ketum sebagai dadah berbahaya. Majlis Penyalahgunaan Malaysia, Bahan Malaysia MASAC hari ini menyeru kerajaan untuk segera menggazatkan ketum sebagai sejenis dadah di bawah jadual Akta Dadah Berbahaya sebelum hujung tahun ini. Ketua Setiausaha Agong MASAC Raja Azizan Suhaimi berkata, langkah drastik ini diharapkan juga dapat menangani gejala ketagihan air ketum tersebut bagi mengelakkan berlakunya lah ya lambakan penagih dadah ekspres baru yang lahir daripada pengambilan bahan itu yang kita rasa semakin menular sejak kebelakangan ini. Sebagai langkah intervensi awal juga sebelum ketum diwartakan di bawah ADB, Pusat Pemulihan Dadah Persendirian PPDB di seluruh negara, boleh digerakkan untuk mendaftarkan penagih ketum ini sebagai in-house patient ataupun sebagai mendapatkan rawatan secara one-off kepada siapa yang terlibat dengan dadah seperti ketum ini. Dan kita tahu seperti yang diharapkan supaya ianya segeralah diwartakan, harapnya kita dapat menyelamatkan ramai
ramai lagi belia-belia daripada terlibat dengan masalah penagihan air ketum ini. Dan walau bagaimanapun selalu kita nasihatkan kepada semua belia ataupun golongan muda ini sentiasa menjaga diri, ya Nurul, supaya kita tahu najis dadah ini adalah satu virus yang cukup akan mencengkam anak-anak muda ini supaya mereka terjerumus ke jalan yang salah. Jadi saya kira ini satu perkara yang perlu diambil cakna dan prihatin oleh kerajaan Malaysia sendiri. Dan syabas kita ucapkan kepada kerajaan Malaysia kerana mengambil inisiatif untuk segera mewartakan ketum sebagai dadah berbahaya. Dan dalam pada itu kita nak kongsikan satu berita yang menggembirakan juga, dan mungkin kan sebelum ni kan rakyat kalau lalu lalang di kawasan Parlimen tertanya-tanya, oh macam mana nak masuk ni kan, tak dapat masuk, hanya dapat tengok di luar sahaja. Dan kali ini buat julung kalinya Parlimen Malaysia membuka pintunya kepada orang ramai menerusi penganjuran Hari Terbuka Parlimen selama 2 hari bagi memberi ruang kepada mereka mengenali lebih dekat peranan institusi itu sebagai badan perundangan tertinggi negara serta sejarahnya. Dan merakyatkan Parlimen Warisan Negara merupakan tema Hari Terbuka yang diangkat bagi menyelahkan satu lunas, iaitu legislatif negara disokong baik oleh rakyat. Dan pelbagai acara diadakan sempena penganjuran rumah terbuka itu, antaranya pameran negarawan seperti pameran buku, persembahan kesenian kebudayaan, demonstrasi, masakan warisan dan juga jualan makanan, kraft serta lukisan dan juga karikatur. Dan sebanyak 48 pempamer daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan, NGO, kedutaan Austria dan kedutaan Palestin akan turut mengambil bahagian. Dan dalam pada itu buku bertajuk Parliament of Malaysia, Pillar of the Nation, Demokrasi yang dihasilkan oleh kerjasama pegawai penyelidik dan penterjemahan Parlimen Malaysia turut akan sama dilancarkan pada majlis tersebut. Dan sebelum ni orang nampak Parlimen hanya boleh dilihat dilalu dan tak boleh dimasuk. Kali ini manfaatkan 2 hari melalui hari terbuka ini untuk anda mengenali Parlimen lebih rapat lagi. Dan mungkin kita boleh kongsikan sedikit sepintas lalu. Ya, dan seterusnya juga kita dah berkongsi satu lagi perkembangan semasa yang kita ambil dari portalbernama.com berkenaan tentang Selangor memberi 1,500 vaksin percuma bagi jemaah haji. Kita tahu baru-baru ni kita sudah merayakan Hari Raya Aidilfitri dan tidak lama lagi kita akan melalui Hari Raya Haji. Jadi kerajaan Selangor melalui Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam akan meneruskan program vaksin Selangor Selvac dengan memberikan 1,500 vaksin pneumokokal percuma khusus kepada jemaah haji negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita serta Keluarga Dr. Siti Mariah Mahamud berkata pemberian vaksin kepada jemaah haji ini semuanya bertujuan untuk melindungi mereka dan mencegah daripada jangkitan paru-paru ketika menunaikan ibadah haji. Kita faham perlukan perlindungan dan juga vaksin yang lengkap semasa menunaikan haji supaya dapat melakukan ibadah ini dengan hati yang tenang dan sentiasa dilindungi. Tambahan lagi beliau berkata pendaftaran telah dibuka bermula semalam melalui aplikasi Selangkah. Jadi saya kira ini satu lagi inisiatif yang baik dilakukan selain kita buat secara manual. Senang bila kita menggunakan aplikasi yang dipanggil aplikasi Selangkah ini. Jadi itu adalah beberapa bingkisan berita semasa yang kami kongsikan bersama dengan anda di portalbernama.com. Tapi lebih banyak lagi anda boleh layari portal kami di portalbernama.com. Dan seperti biasa kita nak semak ramalan cuaca lah agaknya. Betul. Dan apa kata kita saksikan ramalan cuaca dan selepas itu langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Nurmi Samsila Osman. Saya saksikan. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Dimulakan dengan kabar ceria dari Kemboja. Baik, petang menyumbang pingat emas ke-6 Malaysia di Sukan SEA 2023 menerusi Saiful Bahri Musmin. Saiful menghadakan pingat itu selepas menewaskan wakil Laos dalam acara singles lelaki. Beliau menang 13-9 dalam aksi sengit yang berlangsung di Kompleks Petang Olimpik pada Ahad. Peserta Thailand, Akrachai Mikong dan wakil tuan rumah Sok Chan Min berkongsi pingat gangsa setelah masing-masing tumpas di peringkat separuh akhir. Kecemerlangan di pamer Saiful bagaimanapun gagal dituruti seorang lagi atlet negara, Nur Duratul Ifah Yazid, yang terpaksa berpuas hati meraih gangsa tewas separuh akhir acara singles wanita. Polis menghargai tindakan pihak berkuasa Thailand berhubung kenyataan bahawa syabu dan pil yaba paling banyak dibawa ke Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata maklumat daripada pihak Polis Thailand itu akan memudahkan lagi usaha PDRM memerangi dadah sintetik di dalam negara. Ini satu perkembangan yang menarik dan saya mengalu-alukan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Narathiwat. Ini menunjukkan bahawa pihak mereka menyedari dan appreciate masalah yang sedang berlaku, iaitu kebanjiran pil-pil yaba dadah sintetik ini daripada segitiga di mana tu utara tu datang ke Malaysia melalui jalan darat yang menyebabkan Malaysia menjadi hub kepada pasaran-pasaran luar negara. Beliau berkata perkembangan tersebut dapat mengeratkan perhubungan dua hala antara kedua-dua negara selain dengan negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Filipina menerusi perkongsian maklumat dalam usaha membantras kegiatan penyelundupan dadah. Dan kita harap dengan kenyataan seperti ini akan memudahkan lagi dan membantu PDRM dalam usaha kita untuk memerangi kebanjiran dadah sintetik daripada negara jiran kita. Terdahulu bernama melaporkan polis Thailand mendedahkan syabu dan pil yaba adalah antara jenis dadah yang paling banyak dibawa masuk ke Malaysia melalui pangkalan haram di sempadan kedua-dua negara. Ketua Polis Wilayah Narathiwat, Major General Anuruth Imab berkata kesemua dadah tersebut dibawa masuk dari kawasan utara Thailand yang dipanggil segitiga emas, iaitu Thailand, Laos dan Myanmar melalui sindiket dadah sebelum tiba di sempadan wilayah selatan di Malaysia. Dalam pada itu, kawalan keselamatan di perairan pantai timur Sabah masih pada tahap terbaik, namun kesiapsiagaan anggota dan aset sentiasa dipertingkatkan agar berada pada paras optimum. Menurut Ketua Polis Negara, statistik kes yang paling utama berlaku di situ adalah membabitkan penculikan meminta wang tebusan. 15 Januari 2020 itu last kali yang terakhir. Itu pun cubaan yang dapat kita gagalkan. Jadi, adakah ini yang menunjukkan bahawa kita berpuas hati? Tidak. Saya sering ulang kali menyatakan bahawa kita tidak boleh sama sekali melonggarkan kita punya kesiapsiagaan. Tan Sri Akril Sani dalam perkara itu berkata PDRM juga sentiasa memohon kepada kerajaan untuk menambah kekuatan aset seperti vessel atau mengganti aset yang sudah usang. Dalam lawatan saya ke Sabah baru-baru ini, saya meninjau keadaan tahap keselamatan kita dan kita sentiasa ingatkan kepada elemen-elemen kita untuk sentiasa bersiap sedia. Baik. Di masa yang sama juga seperti mana yang telah pun kita maklumkan kepada pihak media dan kepada perancangan PDRM untuk kita menambahkan lagi bilangan batalion PGA di Sabah daripada 5 kepada 7. Selain itu, lebih banyak pos kawalan akan dibina di sepanjang sempadan Sabah dengan Kalimantan Utara termasuk di pulau-pulau. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita. Saya Nurdi Samsila Osman. Salam hormat. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terima
kasih kerana setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini kita nak berkongsi mengenai wanita dan juga dunia kebajikan. Salihah, wanita ni sebenarnya banyak sangat peranannya. Selain daripada merupakan seorang ibu, isteri dan juga mungkin sahabat, dan wanita ini orang kata apa, tangan yang mampu menggoncangkan dunia. Dalam kelembutannya ada ketegasan di sebaliknya dan mampu mengubah segala-galanya menjadi lebih indah belaka. Dan kita nak bercakap mengenai apa hari ini? Okey. Dan hari ini signifikan juga bercakap tentang seperti Nurul katakan tadi, wanita ni banyak peranannya. Dan hari ini kita bercakap tentang satu NGO yang orang kata cukup signifikan dan banyak aktiviti dan program kabarnya telah diadakan oleh mereka. Dan di studio kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Sri Nisa Bakri, Penaung Wiranita Malaysia, dan juga Puan Yana Harniza Mio Idris, Presiden Wiranita Malaysia. Kedua-duanya terima kasih, selamat datang ke studio kita hari ini. Terima kasih. Ini merupakan wanita-wanita yang hebat belaka ya. Dan mungkin kita terlebih dahulu boleh bersama dengan Puan Sri Puan Sri Nisa. Kita lihat Puan Sri Nisa begitu aktif juga di social media dengan mengendalikan program masakan dan juga memasak sinonim dengan Puan Sri Dan kali ini telah pun beralih bidang dalam bidang kebajikan. Dan mungkin Puan Sri boleh kongsikan seberingkas mengapa adanya peralihan ataupun transisi bidang ataupun ingin memperluaskan lagi dan kenapa Wiranita menjadi pilihan. Okey. Terima kasih Nurul, terima kasih. Tentang kebajikan ni dari segi makanan ya. Saya ni daripada dulu dah 6-7 tahun bila dah masuk ke bidang makanan ni, dalam bisnes makanan ni banyak saya alihkan kepada makanan yang sihat. Dan kebajikan ni adalah salah satu cara untuk saya memperkenalkan makanan sihat kepada orang ramai, especially terutamanya adalah kepada bila kita buat untuk anak-anak yatim, untuk gelandangan, untuk saya sangat-sangat prihatin tentang masyarakat kita di mana yang dia rasa kekurangan, dia rasa macam makanan sihat ni mahal. Sebenarnya tidak, dia ada caranya kita boleh seimbangkan kita punya makanan. So di situ ramai juga saya dapat contribution orang yang akan sponsor, orang yang datang sebab dalam beberapa tahun ni semua dah kenalkan Nisa Bakri tu dari segi makanan, apa yang saya memberi makanan dan menyiapkan, sediakan makanan yang sihat. So di sini banyak yang menyumbang. Kita ada banyak penyumbang. Dia dah collection through the years, dah banyak sangat. So tiap-tiap macam seperti di bulan puasa, bulan Ramadan, hari-hari hari-hari kita buat dan masih lagi sepanjang tahun kita akan buat. Maksudnya tidak ada terhenti setakat bulan-bulan tertentu saja. Masya Allah, sebab penyumbang kita semua dia nak sentiasa memberi. Ada yang hari-hari, saya sekarang buat hari-hari pun ada. And makanan semua mesti makanan yang sihat. Okey. Dan betul orang kata apa, bila kita mulakan ataupun gunakan menu makanan yang sihat ni, pastinya kehidupan kita tu boleh jaga lagi dengan satu jangka masa yang panjang sebagai seorang wanita juga keluarga kita, anak kita. Okey, dan mungkin kita nak bertanya kepada Puan Yana pula berkenaan tentang bagaimana tercetusnya inspirasi ataupun idea melalui program-program sebegini. Mungkin Puan Yana nak terangkan dengan kongsi dengan kita. Okey. Terima kasih kepada tim Bernama TV, especially untuk pengacara hari ini yang tampil bergaya hari ini Puan Sri. Itulah cantik. Okey, saya 91 saja. Saya dah terlibat dalam dunia NGO dah 18 tahun. Saya punya harapan, saya nak melahirkan individu yang empati terhadap kebajikan. Bagaimana kita nak melahirkan insan yang ada empati, rasa empati, lebih kepada simpati, melihat keadaan orang lain. Okey, dan mungkin Puan Yana boleh kongsikan mengenai sejarah penubuhan Wiranita. Sebab difahamkan Wiranita bukan hanya satu NGO semata kerana di bawahnya dinaungi oleh pelbagai NGO yang lain, sesuatu yang unik. Okey, untuk pengetahuan anda semua berada yang menonton pada hari ini, Wiranita ni bukan satu pertubuhan ataupun kelab yang biasa-biasa. Sebenarnya kami ni di bawah Wiranita sahaja
ada, saya ingat dalam 20 NGO di bawah kami yang bergabung. Ya, yang bergabung di bawah kami, maknanya kita menaungi keseluruhan NGO-NGO kebajikan. Okey, ESCO-nya sahaja Wiranita ni mesti dan wajib terdiri daripada presiden ataupun pengerusi pertubuhan kebajikan. Maknanya saya ada ESCO dalam 10 orang, maknanya 10-10 tu jawatan dia untuk persatuan biasa mesti presiden. Itu syarat utama. Maknanya dia dalam persatuan dia presiden. So di dalam Wiranita mungkin dia duduk dari usaha AJK. Itulah antara yang kriteria yang saya kena wujudkan untuk melahirkan wanita dengan dunia kebajikan. Okey, sebab kita lihat banyak NGO kat luar sana. Betul. Macam cendawan tumbuh kan, tapi kita nak tahu apakah hala tuju sebenarnya sesebuah NGO. Bila kami yang terlibat dalam Wiranita ni, boleh katakan SOSCO ni dah lama terlibat, so kita tak nak lagi berada dalam modus operandi yang biasa. Mesti luar biasalah. Itu dia, tak nak yang biasa-biasa, nak jadi yang luar biasa. Betul. Pasal itulah saya dijadikan penaung dan terima offer ni sebab Wiranita ni dia unik. Dia unik dan saya sebagai seorang usahawan, saya dapat menyumbang pengalaman saya kepada dalam badan Wiranita ni. Jadi bagi Puan Sri Nisa sendiri, bagaimana kelebihan orang panggil ataupun keunikan yang boleh membawa lagi ramai lagi untuk bersama dengan Wiranita Malaysia ni? Okey, sebab dia adalah gabungan daripada NGO-NGO yang lain. So ramai wanita mesti dia memerlukan inspirasi, dia memerlukan motivasi, dia perlukan experience yang betul. Bukan satu pengalaman yang kita mengada-adakan. So bagi saya ada mempunyai pengalaman itu untuk berkongsi kepada mereka dan kita boleh buat training pada mereka, kita boleh naikkan taraf hidup mereka, cost of living dia orang. Dan kebanyakan wanita ni dia orang takut untuk tampil ke depan, takut untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin dari segi kehidupan dia orang, latar belakang dia orang. Di sana kita datang sebab dalam Wiranita ni semua ni diorang ada keistimewaan sendiri, kelebihan sendiri. So kita bergabung. Bila kita bergabung dengan kelebihan kita, di sini kita jadi really like superwoman, kita boleh bergabung dengan kita punya strength, kelebihan kita, dan kita boleh jadikan mereka sebagai kita ni jadi satu contoh yang kalau kita boleh, anda pun boleh. Itu dia. Dan mungkin Puan Yana, kita nampakkan Wiranita ni bukan biasa-biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan sebelum ini memang kaya dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang telah dilakukan, dan mungkin Puan Yana boleh kongsi antara aktiviti yang akan dilakukan oleh Wiranita dalam masa tempoh terdekat ini. Okey. Wiranita Malaysia, nama pun dah Wiranita Malaysia. Okey. Untuk pengetahuan, ramai juga orang ingat dalam macam pertubuhan biasa atau kelab biasa yang kami akan berikan turun padang, memberi bantuan apa semua macam biasalah yang ni. Sebenarnya kami dah tak buat macam tu lagi dah. Okey, sebab apa? Dalam banyak-banyak dalam 10 gabungan tadi, mereka dah ada diorang punya identiti sendiri, cara mereka nak agih-agihkan bantuan. Sekarang ni tugasan Wiranita ni yang ditubuhkan adalah untuk membantu NGO wanita. Maknanya kami membantu NGO kebajikan wanita. Itu yang membuatkan kami ni lain daripada yang lain. Okey, apabila kita orang bergabung mesti ada motif. Okey, motifnya apa? Kami nak melahirkan satu ikon Wiranita, sukarelawan Wiranita Malaysia. Mana kami nak selalu kan kalau kita buat kebajikan, orang kata perempuan yang ramai yang terima yang turun padang, yang menerima bantuan, betul tak? Ramai dah masuk dalam kepala mesti cakap perempuan je semua yang dapat kerja. Kami ni ada yang sampai cakap macam mana, kalau macam tu kami, lelaki ni tak ada ke bantuan untuk kami? Selalu jadi persoalan dan sebegitu kan. Jadi selepas ni kami tak nak lagi berada dalam takut macam itu. Kami sendiri yang akan kami sendiri akan keluar. Maksudnya saya nak menggalakkan wanita-wanita luar sana, jom join NGO. Buatlah satu pertubuhan NGO. Jom kita ramai-ramai bagi bantuan sama rata. Jangan kita tak boleh nak harap kepada kerajaan saja. Kita membantu kerajaan. NGO ni adalah kita nak membantu pihak kerajaan untuk meringankan beban sama-sama menjalankan tugas dan tugas-tugas kebajikan. Sebab kita tahu tugas kebajikan ni orang rasa macam orang rasa macam tak nak buat sebab benda ni sukarela kan. Jadi apabila saya melahirkan malam sukarelawan tu nanti, untuk melahirkan ikon tu nanti, jadi kita nak lihat
bagaimanakah wanita yang nak dinaikkan tadi nak jadikan contoh kepada masyarakat. Wanita yang sebagaimana, background dia macam mana nak kita highlightkan. Itu dia mengenai ikon wanita sukarelawan Malaysia yang tak lama lagi. Tapi kita nak sentuh Puan Sri mengenai satu program masakan yang kabarnya akan berlangsung tak lama lagi pada 10 Mei ni dalam Rabu tak silap saya, bertempat di Hotel Grand Hyatt bersama dengan chef selebriti iaitu Chef Daniel Green. Bukan kaleng-kaleng orang kata Daniel Green. Biasa tau. Chef antarabangsa. Dan mungkin Puan Sri boleh kongsikan mengenainya. Okey, Chef Daniel Green adalah seorang TV host international di US, ya, sangat famous. Dan bagaimana saya bertemu dengan dia adalah tahun lepas sebab saya pun adalah culinary advisor di World Top Gourmet Awards. So di sini kita berjumpa sebab tahun lepas Chef Daniel terima satu anugerah daripada World Top Gourmet Awards. Dan dari situ kita telah selalu berhubung. So sekarang dia ke KL daripada minggu lepas ni akan buat satu makanan sihat. Sebab Chef Daniel ni dulu dia badan besar. So daripada makanan yang sihat, dia telah turunkan berat badan dia. So dia perkenalkan semua makanan sihat dia kepada dunia dan termasuk di Hyatt. So insya-Allah pada Mei 10 ni saya akan bersama dengan Chef Daniel. Kita akan masak bersama, tapi saya akan masak masakan breakfast, ya, sarapan pagi yang sihat. So, duk fikir juga sarapan pagi Malaysia ni yang sihat ni yang mana satu, ya? Kan? Okey, dan roti canai, nasi lemak. Ya, betul. Dalam masa sama, makanan sihat dalam harga rahmah. Ya, itu sesuatu yang menarik, ya. Kenapa harga rahmah turut diangkat serta? Sebab memang boleh. Cara kita masak semua ni adalah cara pilihan bahan-bahan, ramuan dia, bagaimana kita boleh buat harga yang berpatutan. Jadi orang kata ramai juga wanita yang di waktu dan di saat ini berfikir breakfast ni masakan sebagaimana untuk nak kurangkan berat badan juga. Jadi bolehlah join event yang akan diadakan oleh Wiranita Malaysia dekat Grand Hyatt hari Rabu nanti, dulu Dan tak lama lagi. Tak lama lagi. Dan kita berbalik kepada Wiranita, pastinya mengenai pelbagai sebenarnya Wiranita ni sangat luar biasa. Semua dia nak buat. Macam-macam. Lepas ni ada anugerah Wiranita Sukarelawan Malaysia. Dan mungkin Puan Yana boleh kongsikan syarat-syarat untuk menyertainya. Adakah ia terbuka kepada semua individu ataupun hanya yang terpilih sahaja? Hanya terpilih. Soalan tu hanya yang terpilih je. Sampai kena baik dengan Wiranita lah. Okey. Untuk pengetahuan anda semua juga, okey, untuk menjadi calon Wiranita boleh ke website kita orang www.wiranitasukarelawan.com. Okey, di sana anda boleh dapat details untuk malam anugerah tu nanti. Okey. Syarat tu mesti salah satu syaratnya mesti dah terlibat dalam dunia kebajikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan memegang jawatan tertinggi dalam pertubuhan. Maksudnya kena syaratnya pengerusi, timbalan pengerusi ataupun setiausaha. Okey, kecuali dia pegang jawatan AJK tapi dia merangkap kepada pengarah program untuk pertubuhan dia, mungkin dia boleh bagi kat saya, kena buktikanlah pada Wiranita portfolio dia yang dia benar-benar membuat kerja-kerja kebajikan selama 2 tahun lah, 2 tahun ke ni lah. Maksudnya kena ada lah, sebab kita tak nak nanti jadi isu kan. Of course lah kita angkat seseorang yang tidak ada pengalaman dan dalam dunia kebajikan. Kalau nak ikutkan dunia kebajikan, kalau dia rasa dia boleh challenge Wiranita, saya salute. Seriously, bukanlah saya kata Wiranita hebat mana, tapi kami rasalah kan, saya rasa saya dah terlibat dalam 18 tahun ni, semua tempat kami dah cover kat dalam ni. Kecuali keluar negara kami tak ni lagi lah kan. Kita kena habiskan dulu dalam Malaysia lah. Semua dah kami pergi ke dalam macam-macam masyarakat orang asli, masyarakat kampung, masyarakat yang B14, B40. Seramai orang tak tahu B40 dengan miskin bandar tu sama ke tak?
Orang tak tahu. Miskin bandar bunyi macam miskin bandar. Duduk di bandar. B40 tu macam mana? Ramai tak tahu asnaf tu golongan macam mana. Itulah yang kita nak educate kan. Di samping program yang Puan Sri akan jalankan di satu program. Orang kata satu program ataupun anugerah yang orang kita harapkan dapat memberi lebih motivasi kepada ikon-ikon sukarelawan yang mungkin akan terjalun dan pastinya pemenangnya juga nanti ya Nurul. Dan kita di hujung-hujung ni kita nak tanyalah yang paling penting, harapan Puan Sri Nisa sendiri tentang banyak usaha dan program-program yang telah dijalankan oleh Wiranita Malaysia ini. Jadi apa harapan Puan Sri Nisa, silakan. Saya bagi jadi penaung Wiranita Malaysia ni, harapan saya, impian saya adalah sangat besar juga. Impian adalah membawa Wiranita ke tahap antarabangsa. So bermulanya insya-Allah pada Mei 10 bersama dengan Chef Daniel, saya ingin membawa Wiranita Malaysia create awareness lah di US tentang kerja kita, kerja amal kita, dan di sinilah cara, contohnya dari segi kita berkongsi makanan, makanan yang sihat bersama-sama dengan chef-chef ataupun ikon-ikon yang terkenal di dunia, leaders wanita leaders yang terkenal di dunia, insya-Allah akan ada. Tapi impian saya, tugas saya rasa membawa Wiranita Malaysia ke tahap international. InsyaAllah. Harapan yang digagas oleh Wiranita, kita doakan segalanya akan menjadi kenyataan dalam memperkasakan wanita-wanita Malaysia ini. Dan itu dia. Kita rasakan banyak perkongsian yang cukup bermanfaat, dan kepada anda yang nak mendekati Wiranita Malaysia ini, anda boleh juga melawat website yang telah disebutkan tadi. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Sri Nisa Bakri, penaung Wiranita Malaysia, dan juga Puan Yana Harniza Mior Idris, Presiden Wiranita Malaysia. Terima kasih kedua-duanya. Saya orang kata apa, dengar banyak program ni cukup bagi inspirasi Nurul ya. Itu dia. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini dengan topik dan perincian yang lebih menarik. Teruskan setia bersama kami. Setiap hobi atau minat mempunyai potensi untuk diperkembangkan. Malah, hobi atau minat yang dilakukan, jika dilakukan secara konsisten, ianya mampu menjanda pulangan berganda kepada individu berkenaan. Inilah yang berlaku kepada Asad Salman Daud, warga negara Iraq yang kini boleh tersenyum lebar apabila minatnya dalam menghasilkan model bot kayu kini menjadi profesen tetapnya. Malah lebih membanggakan apabila hasil kerjanya semakin diterima oleh masyarakat luar. Katanya, dia sudah meminati dunia penghasilan model bot kayu ketika dia masih berusia belasan tahun. Ujarnya, setiap model kayu yang dihasilkan olehnya diperbuat dari kayu jati. Ekoran kayu tersebut merupakan kayu yang terbaik, selain ianya turut digunakan dalam penghasilan bot yang serupa pada suatu ketika dahulu. Tambah Asad lagi, kebanyakan kayu jati yang diperolehnya adalah hasil dari kitas semula, pintu-pintu rumah dan bingkai tingkap yang dibuang. Namun, dia juga pernah membeli kayu-kayu jati baharu, terutama sekali apabila menerima tempahan dari individu yang mahu dia menggunakan kayu yang baharu. Ditanya mengenai dari mana dia belajar membina model kapal berkenaan, katanya dia terlebih dahulu akan berjalan di sekitar pantai di Iraq dan membuat pemerhatian. Selain bertanya kepada pemilik bot asal, Asad turut menambah rezekinya semakin bertambah, terutama menjelang Piala Dunia Qatar yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Setiap model bot yang dihasilkan oleh Asad bersaiz kira-kira 20 hingga 300 meter dengan harga jualan dari 10 hingga $2,000 Amerika bergantung kepada jenis kayu yang digunakan dan saiz. Bersama
kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang sesuatu yang saya kira banyak isu-isu yang terjadi kebelakangan ini berkenaan tentang kes-kes penceraian. Kita tahulah Nurul ya, bila kita berkahwin pastinya kita mahukan mahligai itu bertahan. Tapi walau bagaimanapun bila dah tak ada persefahaman akhirnya perlu lakukan penceraian. Tetapi bila adanya penceraian, kadang-kadang hak rebutan itu bukan saja harta tapi melibatkan berebut anak juga di sana. Dan hari ini kita berkisarkan berkenaan tentang tuntutan hadanah adalah milik isteri ataupun suami. Jadi untuk itu kita seseorang yang orang kata apa lebih arif nak berkongsi dengan kita hari ini di studio. Silakan Nurul. Okey, dan di studio bersama saya ketika ini adalah Encik Lutfi Amir Abdul Karim, merupakan pengamal undang-undang dan juga peguam syari'i daripada Tetuan Asia dan Hisham. Dan kita nak kongsikan mengenai topik yang begitu panas sekali. Pastinya perceraian berlaku selain daripada harta yang ingin dibahagikan. Anak merupakan harta yang amat berharga kerana anak ni merupakan masa depan ya. Salihah, kerana sekiranya di tangan yang orang kata apa yang tidak sepatutnya, maka hasilnya pun dikhawatirkan akan melahirkan sesuatu yang memudaratkan. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai hadanah. Mungkin terlebih dahulu ramai di luar sana yang tertanya apakah itu hadanah, secara lebih langsung memahami apakah maksudnya hadanah itu. Mungkin kita boleh tanya kepada pakar iaitu Cik Hisham, Cik Lutfi. Boleh kongsikan? Baik, terima kasih Cik Salihah dengan Puan... Saya Puan Nurul. Puan Nurul dengan Cik Cik Salihah. Okay, saya minta maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik dengan Puan sudi menjemput saya lah untuk pagi ini untuk kita sharing berkenaan dengan tajuk hadanah. Okey, bila kita nak bercakap berkenaan dengan hadanah ni adalah satu benda yang timbul daripada perkahwinan. Okey, secara generalnya bila mana pihak-pihak itu berkahwin, tak kisahlah sama ada Muslim ataupun non-Muslim, dua perkara yang akan keluar daripadanya. Pertama adalah kita panggil harta. Yang kedua adalah anak. Itu secara commonnya lah. Cuma perbezaan di antara harta dan anak ini, harta ni dia bersifat eksklusif pihak-pihak. Yang mana harta ni kalau dalam mahkamah syariah kita panggil sebagai harta sepencarian. Tapi kalau untuk hadanah, dia juga di mahkamah syariah. Cuma perbezaannya, hadanah ni dia bukan bersifat eksklusif. Sebab kalau harta ni, kalau kata harta tu milik suami ataupun milik isteri, kalau dia nak, dia boleh cairkan saja. Tapi kalau hadanah ni dia lebih kepada tanggungjawab. Yang mana orang yang akan dapat anak tu, dia mesti menjaga dan mendidik anak tu dan juga memelihara juga hak bapa yang tak dapat anak. Contoh itu salah satu contoh lah. Okey, berbalik kepada soalan katanya apakah itu secara umum apakah itu hadanah? Hadanah ni secara bahasa Melayu dia hak menjaga anak. Hadanah itu sebenarnya dalam perkataan bahasa Arab. Bahasa Melayu dia hak untuk menjaga anak. Kalau definisi secara general, hak untuk menjaga anak dan mendidik ataupun anak yang kurang upaya sampailah dia boleh menguruskan diri sendiri. Yang mana kalau kanak-kanak tu bawah umur, takat had dia sampai umur mumayyiz. Kalau anak yang mungkin ada masalah OKU ataupun tak boleh menguruskan diri, mungkin sampai ke umur 18 tahun ataupun sampai dia boleh menguruskan dirinya sendiri. Itu secara general lah maksud hadanah. Ya, itu definisi orang kata apa, asas secara ringkas. Asas secara Lutfi ringkas. sebagai seorang peguam sendiri, orang kata pastinya dah melalui banyak jenis kes berkenaan tentang tuntutan hadanah ini. Mungkin nak berkongsikan dengan kita bagaimana trend tuntutan hadanah ini sendiri di Malaysia sekarang. Okey, trend tuntutan hadanah sendiri di Malaysia ni kadang-kadang saya boleh bahagikan kepada dua jenis klien lah. Yang mana satu pasangan jenis klien ni pasangan yang kalau bercerai secara kita panggil bukan secara baik. Kalau bukan secara baik ini yang kita risau dan gusar, yang mana akan menjadikan anak tu terkesan sampai ke dia dewasa. Yang mana ada juga kes-kes yang saya dengar bila nak menikah baru nak jumpa ayah, bila ayah dah meninggal dunia baru nak pergi ziarah. So benda-benda gitu kita nak elakkan. Itu kalau pasangan yang trend dia bergaduh, kita panggil bergaduh yang bukan secara baik lah, bercerai secara tak baik. Satu lagi adalah jenis klien yang ataupun pasangan yang jenis bercerai secara baik. Ini yang kita seboleh-bolehnya kita nakkan. Kita tahu bila mana pasangan tu objektif rumah tangga dah tak ada. So dia untuk bercerai ni bukanlah satu benda yang buruk, sebab dia adalah salah satu jalan keluar. Tapi disebabkan ada anak, pihak-pihak akan bercerai secara baik. Untuk ini kita akan adalah satu solusi
yang mana akan menjaga anak tu, sama ada kita melalui perintah mahkamah ataupun melalui agreement. Untuk anak tu kita panggil secure lah dia punya hak dan kebajikan. So selalunya trend dia tu ada dua. Satu yang bercerai secara berbalah, satu bercerai yang secara berbaik. Dan kita nak tahu sebenarnya apabila berlakunya perceraian, siapakah yang paling berhak untuk memelihara anak? Okey. Terima kasih. Okey, soalan tu menarik. Okey. Ramai orang salah faham bila mana isu hadanah ni dia adalah isu hak eksklusif. Sebenarnya tak. Dia adalah tanggungjawab sebenarnya. Okey, bila kita membicarakan berkenaan dengan isu hadanah, ada beberapa kita panggil kata kunci lah. Salah satunya adalah kebajikan anak. Yang kedua adalah apa kapasiti yang orang yang nak menuntut hadanah tu ada. Yang ketiga kita panggil, ada tak isu-isu yang boleh menghilangkan orang tu untuk menuntut hadanah. Isu-isu yang kita panggil tidak kelayakan lah. Okey, berbalik kepada soalan tadi, siapa yang lebih utama lah, siapa yang akan selalu kalau bercerai, siapa yang akan dapat kan? Okey, dari segi undang-undang, bapa dengan ibu dua-dua tu ada sama hak, dua-dua boleh menuntut anak. Cumanya di dalam undang-undang dengan hukum syarak dia diutamakan sebelah ibu. Sebabnya saya rasa secara common dia tahu, sebab ibu yang melahirkan, cuma ayah adalah provide. So disebabkan itu hukum syarak dengan undang-undang mengutamakan ibu. Okey, sekiranya di dalam kes ini seorang ibu itu tidak mempunyai kerjaya yang kukuh dan berbanding dengan si ayah, adakah hak adanan itu boleh dituntut oleh si ayah ataupun berat kepada si ayah berbanding ibu? Bagaimana? Menjawab kepada soalan puan tu tadi, key point dia ada 3 tadi. Pertama adalah kebajikan anak. So kebajikan anak ni kau akan tengok kalau anak ni duduk dengan bapa lebih baik ataupun anak akan duduk dengan mak lebih baik. So berdasarkan kepada itu, dia mesti tertakluk kepada saksi dengan bukti dokumen dengan keterangan pihak-pihak sekali. So itu mahkamah yang akan lihat. Kemudian berbalik kepada soalan puan juga tadi, dia kata kalau mak ni tak bekerja, ayah ni bekerja. Ada juga dalam seksyen Akta Undang-Undang Keluarga Islam Melaka, Wilayah Persekutuan, yang mana jika seorang ibu ni tak ada 5 perkara. Salah satu adalah kalau ibu tu menukar pemerstatinan anak. Kedua, kalau ibu tu murtad. Ketiga, kalau ibu tu menganiayai anak tersebut. Keempat, kalau ibu tu kita panggil berkelakuan keji. Benda-benda ni kalau kata ibu tak buat, still lagi ibu masih lagi ada kunci keutamaan di undang-undang, walaupun dia tak ada kerja dan sebagainya. Sebab walaupun mak tak bekerja, tapi kena ingat yang memberi nafkah adalah bapa. Ibu hanya boleh, ibu tugas dia, kalau dia boleh cari satu tempat yang selesa untuk anak, mungkin itu dari segi undang-undang dia sudah lepaslah secara generalnya lah. Tapi kita takluk kepada keterangan dan juga bicara kuat lah nanti secara general. Alright, baik. Bila bercakap tentang tuntutan hadanah ini juga, anak-anak ni pasti dalam kelompok umur yang berbeza. Jadi kita nak tahulah juga pendapat Cik Lutfi sendiri bagaimana ianya mengikut peringkat umur kanak-kanak ini ditentukan siapa akan tinggal dengan ayah ataupun dengan ibu. Okey, macam saya kata tadi, pertama sekali adalah unsur kebajikan anak. Okey, bila menjawab kepada persoalan umur, undang-undang menetapkan daripada anak tu baru lahir sampailah ke umur 7 tahun, selalunya ibu yang akan dapat keutamaan. Saya menggunakan perkataan selalunya. Sebab ada kes-kes yang mana mak tak dapat kepada ayah. Salah satu contoh yang mana mak tak dapat provide satu tempat tinggal. Contoh kalau dia duduk di bilik sewa, contohnya bilik sewa yang dia menyewa bilik tapi dalam rumah tu ada lagi orang luar. So nanti akan menjadi masalah kepada anak tu. So disebabkan itu kadang-kadang daripada mak dapat keutamaan boleh shift kepada bapa semula. Itu kalau anak yang daripada baru lahir sampai umur 7 tahun. Tapi kalau anak tu dah 7 tahun ataupun dah mumayyiz, itu selalunya mahkamah akan memberi pilihan kepada anak tersebut, dia nak duduk dengan siapa. So isu-isu anak ni, sebab kita tahu kalau bapa dia ada lawyer dia sendiri, mak dia ada lawyer dia sendiri. Tapi kalau anak, siapa lawyer dia? Tak ada. Mahkamah lah yang akan jadi bela bagi pihak dia.
So kalau anak yang umur dah mumayyiz ataupun 7 tahun dan ke atas, mahkamah akan mendengar cakap anak-anak dia nak duduk dengan siapa. Tetapi pastinya mahkamah mengambil timbang. Kira, betul. Dia akan ambil timbang sama ada memudaratkan ataupun tidak. Ya, betul. Si anak Ya, duduk betul. bersama dengan si ayahnya. Betul. Okey. Mungkin boleh jadi lawyer lepas ni. Betul. Banyak ilmu-ilmu baru Ya, yang kita betul. tahu hari ini ni. Ya, Betul, Puan. betul. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih terperinci lagi. Teruskan setia bersama kami. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Ini dah kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Topik perbincangan kita semakin hangat iaitu hadanah milik siapa selepas perceraian. Selalunya orang cakap lebih berat kepada mak, tetapi kalaulah sekiranya perceraian itu berlaku akibat si ibu bertindak nusyus, ya, adakah hak milik hadanah itu boleh menjadi milik masih lagi menjadi milik ibu ataupun berat kepada ibu ataupun menjadi secara tak langsung ibu terlucut haknya untuk memiliki hadanah terhadap anak mereka? Bagaimana? Bagus soalan tu. Saya jawab ringkas, tidak. Jawapan ni tidak. Pertama, nusyus adalah kausa tindakan yang lain. Hadanah kausa tindakan yang lain. Nusyus hanya menafikan nafkah yang mana suami bagikan kepada isteri. So kalau isteri nusyus, hanya dia dalam bola nafkah saja ataupun kita panggil lingkaran nafkah sahaja. Anak ni selalunya bila terjadi selepas perceraian. Sebab tu selalunya orang bergaduh anak bila dah bercerai. Nusyus ni masih dalam ikatan perkahwinan. So menjawab pada soalan tu, nusyus tidak menafikan hak untuk ibu menuntut hadanah. Okey, ya. Alright. Dan bercakap dengan kes-kes hadanah ini juga nak tahu bagaimana prosedur ataupun mungkin proses timing untuk biasa satu kes itu diselesaikan, pendapat Encik Lutfi. Okey, baik. Kalau ingat balik awal-awal tadi saya dah sebut yang mana trend orang bercerai ni selalunya dia ada pada dua jenis, satu yang cerai secara baik, satu cerai secara tak baik. Okey, kalau yang tak baik ni tak dapat tidak memang kena melalui proses saman lah. Proses saman, bila masuk saman, pihak sebelah akan menjawab. Kemudian bila masuk bicara, kena bawa saksi, pakar-pakar kena bawa saksi. Penghujahan dan keputusan. Selalunya general kalau prosesnya makan setahun lebih. Lama juga. Lama juga. Kalau untuk situasi kedua yang mana kita panggil bercerai secara baik. Bercerai secara baik ni ada dua option. Option pertama, kalau nak bercerai, kemudian pihak-pihak kita panggil dia nego lah. So lebih kurang okeylah anak bagi kat kau bagi gitu. So kita panggil secara harmoni tukar-tukar anak. Okey. Satu lagi punya situasi di mana pihak-pihak membuat perjanjian persetujuan. Yang mana dalam perjanjian tu akan dimasukkan segala hak hadanah, hak melawat, hak bermalam, tempat mana nak jumpa, tempat mana nak letakkan anak, kemudian kita panggil raya berapa hari dengan mak, raya berapa hari dengan bapa. So semua tu kita lengkap masukkan dalam satu perjanjian persetujuan. Yang mana benda tu nanti kita akan ekstrak dan jadikan perintah mahkamah. Itu mungkin dalam 6 bulan lah. 6 bulan. Sebab dia cumanya bila klien datang, selalu kita akan tengoklah klien ni jenis yang bercerai secara baik ke tak. Kalau secara tak baik, kita akan advise saman lah. Tapi kalau yang secara baik apanya, kita selalunya advise untuk buat perjanjian persetujuan. Yang mana kalau ada salah satu pihak tiba-tiba melanggar, akan ada hukuman seterusnya. Bagaimana pula dengan status anak angkat? Status anak angkat, okey, dalam undang-undang status anak angkat ni dapat kepada ibu kandung, bapa tak. Sebab dari segi undang-undang anak angkat bukanlah anak yang diiktiraf
dari segi undang-undang, sebab anak angkat pun tak dapat harta pusaka. Letaklah nama bin dalam IC, nama bin pun, tapi bila tengok surat beranak, nama bapa lain, so dia bukan di bawah jagaan bapa, dia mestilah di bawah jagaan mak dengan adik-beradik mak. Seperti itu untuk anak angkat. Itu dia. Dan kita nak tahu juga bagaimana mengakibatkan terlucutnya hak penjagaan anak itu ataupun hadanah itu. Terlucutnya tu macam yang saya bagi tahu tadi, yang ada 5 benda tu. Pertama, menukar pemustatinan, murtad, menganiaya anak, kemudian kita panggil berlaku berkelakuan keji, kemudian satu lagi ada berlaku penderaan fizikal dan mental lah. So benda-benda ni memang akan melucutkan hak penjagaan tu. Okey. Itu bila kita bercakap tentang hadanah ini juga kita menggunakan enakmen dan juga undang-undang di Malaysia. Jadi bagaimana kalau pasangan ini bercerai tapi ada tuntutan hadanah dan yang mendapat hak penjagaan anak ini ingin bawa anak tu keluar negara. Jadi statusnya bagaimana pula? Okey. Pertama sekali, bila anak tu dibawa ke luar negara, tajuk kita adalah hadanah. So bila tajuk hadanah, subtopik ataupun kita panggil subjek matter pertikaian adalah anak tu sendiri. Tapi bila anak tu dah pergi ke luar negara, susah dah untuk kita nak bawa balik. Sebab dia ada lagi satu cara untuk kita saman duta ke apa dan sebagainya, tapi benda tu leceh. Tapi untuk kita nak mengelakkan benda tu, bila kita dah tahu salah satu pasangan kita akan bawa lagi anak tersebut ke luar Malaysia, kita boleh mohon, kita panggil satu injunksi untuk menghalang anak tersebut dibawa lari luar di Malaysia. Tapi proses dia agak teknikal dan prosedur. Okey, dia punya secara generalnya kena pergi mahkamah, kemudian kena masukkan kita panggil perakuan segera. Yang mana kita filekan hari itu juga mahkamah kena dengar. Hari itu juga mahkamah kena dengar, keluar perintah, kita dapat perintah tu bawa ke immigration untuk sekat terus. Tapi sebelum nak buat permohonan tu, bukti-bukti kena ada lah. Dari segi paling senang, saya bagi contoh tiket flight lah. Tiket flight yang mana bekas suami ataupun bekas isteri dah book, dah apa dan sebagainya, lampirkan pada mahkamah, kita bagi tahu kalau anak ni keluar dah tak boleh dah dapat. So benda-benda tu, urgency matter benda tu, court akan consider, akan keluarkan perintah itulah untuk kita menghalang anak dibawa keluar. Itu dia. Dan mungkin nasihat yang Tuan boleh kongsikan kepada pasangan di luar sana yang ketika ini yang ingin mencari penyelesaian segeralah terhadap hak penjagaan anak. Bagaimana? Faham? Okey, kalau secara nasihat sajalah, okey, bila mana satu-satu perkahwinan tu dah tak tercapai objektif perkahwinan, yang mana dah tak ada mawaddah dengan warahmah lah. So disebabkan itu, perceraian bukanlah satu benda larangan. Kadang-kadang dia adalah satu jalan penyelesaian. So dibenarkan untuk bercerai. Tetapi bila ada anak, saya nasihatkan bercerai secara baik, satu. Kedua, carilah orang-orang yang boleh buat satu agreement, kita panggil perjanjian persetujuan. Yang mana dalam perjanjian persetujuan tu termasuklah sekali isu harta sepencarian, isu anak, isu hak melawat dan hak bermalam. So daripada situ kita lengkapkan agreement tu, kemudian kita bawa kepada mahkamah untuk jadikan sebagai perintah. Yang mana nanti pihak-pihak apa-apa berlaku pergaduhan ke apa ke, rujuk kepada agreement tu sahaja. So lebih menjimatkan, lebih secure pihak-pihak, dan paling penting lebih menjaga kebajikan anak. Itu sahaja. Okey, jadi orang kata tuntutan hadanah ini dikira sebagai satu jalan penyelesaian bila kita nak menuntut untuk hak jagaan anak. Yang pastinya walaupun kita berpisah secara baik ataupun tidak baik, ada proses-proses yang dilalui untuk tentukan siapa yang akan boleh menjaga anak dengan lebih baik, ya, Nurul? Itu dia dapat kita kongsikan, dapat kita simpulkan, dan sebaik-baiknya kita seharusnya mempunyai persefahaman lah. Kalau dah tak berjodoh tu kan, Salihah, itu antara si lelaki dan si wanita, tetapi peranan sebagai ibu bapa seharusnya dilaksanakan menjadi yang terbaik untuk anak-anak itu. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Encik Lutfi Amir Abdul Karim, merupakan pengamal undang-undang dan juga peguam syar'i. Satu topik yang begitu menarik sekali, iaitu hadanah milik siapa selepas cerai. Dan nampaknya kita sampai ke penghujung rancangan. Betul, sekejap saja kita dah sampai ke penghujung rancangan sejam. Banyak perkongsian yang kami buatkan kepada anda, dan pastinya topik-topik hari ini cukup relevan kepada kita sebagai seorang wanita. Saya Nur Salihah Azmi, terus setia bersama dengan kami. Saya Nuruddin Mul. Assalamualaikum, salam hormat, dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin